وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهل بخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuat obat 80. Perenggan apa? Dan ada pun melawak. Nampak Ustaz melawak ada seluruh melawak. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki kita dihimpunkan begini di dalam taman syurga majlis ilmu. Segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita serta masih dikekalkan kita di atas nikmat iman, nikmat Islam, serta dibantu oleh Allah menggunakan segala nikmat kesihatan, keafiatan, penglihatan, pendengaran, kewarasan, akal fikiran serta anggota kita untuk menunaikan perkara yang diperintah oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ataupun telah menjanjikan pelbagai kelebihan kemuliaan terhadap sesiapa sahaja yang ikhlas menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Oleh yang demikian, wajiblah bagi diri kita menjaga adab dan akhlak yang zahir maupun akhlak ataupun adab yang batin. Adab yang zahir itu di antaranya memuliakan kitab kita. Jangan meletakkan sesuatu perkara yang tidak penting atas kitab kita. Kemudian jangan bersembang, jangan bercakap. Selain daripada itu, betulkan niat kita. Kenapa kita datang sini? Nak cari apa kat sini? Kerana kita akan diberi oleh Allah dengan apa yang kita maksudkan, kita niatkan. Jadi betulkan niat kita. Belajar, mengaji kerana nak menunaikan kewajipan. Menuntut ilmu itu fardu, wajib, sama macam sembahyang. Selain daripada itu, niat kita nak beramal dengan ilmu. Nak beramal dengan ilmu yang diberi faham oleh Allah. Nak usaha amalkan, nak perbaiki diri kita, nak perbaiki hati kita supaya jadi hati yang baik. Kerana di antara dalam tubuh badan kita ni, anggota yang paling banyak masalah dan penyakit adalah hati kita. Apabila hati kita sakit, apabila hati kita bermasalah, dia akan membawa kepada masalah anggota yang zahir. Sebab itu urusan memperbaiki hati ini satu urusan yang sangat payah,
sangat berat, sangat payah. Kalau kita main-main, kalau kita tak bersungguh, kita akan mati membawa hati yang penuh dengan penyakit. Jadi kita mengaji ni bukan suka-suka. Kita mengaji ni kita nak berubah jadi hamba yang baik. Kalau suami yang baik, jadi isteri yang baik, kawan-kawan yang baik, muslimin mukminin yang baik hatinya. Lidah kita, jari kita, mata kita, telinga kita, semua itu diperintah oleh hati. Jadi kalau hati kita bermasalah, dia akan mengajak anggota kita lain buat masalah. Jadi ingat baik-baik, masa dah tak banyak. Kita bukan semakin muda, kita semakin tua. Kita semakin dekat dengan lubang kubur, bukan semakin jauh. Bila lagi kita nak berubah? Bila lagi kita nak usaha ubah hati kita? Puluh tahun dah. Apa yang kita dapat dengan hati kita yang tak baik selama ni? Apa yang kita dapat dengan hasad dengki kita selama ni? Apa yang kita dah dapat dengan sangkaan jahat kita selama ni? Apa untung yang kita dapat? Melainkan kebencian Allah yang kita dapat. Walaupun kita sembahyang tak tinggal, selagi hati kita tak baik, tak bersih, jangan harap kita nak dapat redha Allah. Jangan harap kita nak dapat redha Allah selagi hati kita tak baik. Jadi jangan main-main. Kena takut. Kena takut kerana azab yang menanti kita di dalam alam barzakh itu sangat-sangatlah dahsyat. Jadi jangan buat main-main. Cuba kita tengok diri kita ada perubahan tak selama kita mengaji. Muhasabah diri kita. Selama kita mengaji, daripada tak pernah pegang kitab, daripada tak pernah duduk dalam majlis ilmu, apa perubahan? Mata kita semakin jahat ke mata kita semakin baik? Telinga kita semakin baik ke telinga kita semakin jahat? Lidah kita semakin baik, lidah kita semakin jahat? Hati kita macam mana? Kita risau bila kita diberi ilmu tapi kita tak beramal. Itu nanti akan menjadi salah satu asbab kita diazab oleh Allah di hari kiamat. Jangan kita ingat kita mengaji ni seronok dah. Jangan kita ingat bila kita belajar, kita mengaji, macam-macam benda kita tahu, kita dah selamat dah. Kalau kita tak amalkan, kita akan berat azabnya nanti. Lagi berat azab. Dah kalau macam tu tak payahlah mengaji, lagi berat dosa. Mau tak mau kena mengaji. Sebab mengaji ni hukumnya wajib. Apa tujuan mengaji? Lain, nak ubah diri, nak beramal. Dah beramal belum? Belum? Sikit-sikit. Duit boleh dapat sikit-sikit. Betul nak sikit-sikit ke nak banyak? Betul nak banyak. Amalan sikit-sikit. Nak dalam bawa balik kubur, bawa amal tu, bawa duit. Dah kenapa sikit-sikit? Apa? Belum puas? Belum puas berhenti? Belum puas mengumpat? Dengar ni, jangan telinga ke tempat lain. Hadirkan zahir dan batin kita. Zahir dan batin kita, hati kita duduk dalam majlis ilmu. Kita tuntut ilmu ni di antara cara memperhambakan diri kepada Allah. Allah tahu dalam ramai-ramai kita ni mana hati yang tak ada di sini. Dalam ramai-ramai ni mana hatinya yang tak ada dalam majlis ilmu. Allah saya datang ni. Salam. Boleh masuk. Baik. Semua tu nak kena tahu. Mengaji ni bukan hobi. Mengaji bukan hobi.
Kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, ramai orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tapi tidak sampai maksudnya. Mengaji rajin, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah subuh tiap hari, tapi tidak sampai maksud. Tidak dapat beramal dengan ilmu walaupun bersungguh mengaji. Tak dapat redha Allah walaupun bersungguh mengaji. Tidak dapat memperbaiki akhlaknya yang zahir maupun yang batin walaupun bersungguh mengaji. Ini cerita orang bersungguh, tuan-tuan. Ini bukan cerita orang tak bersungguh. Ini cerita Kalau mereka yang bersungguh pun tak dapat manfaat daripada pengajian mereka, apatah lagi kita yang tak bersungguh. Jadi jangan seronok-seronok. Hadirkan hati, jaga adab, jangan buat benda lain. Jangan buat benda lain. Tumpukan perhatian, jaga adab. Bukan untuk saya, sebab Allah melihat kelakuan kita. Sama ada kita memuliakan majlis ilmu ataupun kita mempersenda-sendakan majlis ilmu. Adakah kita merasakan majlis ilmu ni mulia besar ataupun majlis ilmu ni majlis lekeh-lekeh macam di pasar malam? Kita takkan dapat keberkatan ilmu kalau kita tidak memuliakan ilmu. Di antara tanda-tanda orang yang tak memuliakan ilmu, dalam majlis ilmu dia buat benda lain. Benda tak ada hubung kait, telinga dia tak dengar, hatinya tak hadir. Tubuhnya dia duduk dalam majlis ilmu tapi fikiran dia melayang tempat lain. Jaga baik-baik. Tidak sisi penat, baik kita duduk rumah tidur. So, apa tadi? Abang dulu. Ketawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bukan marah, dah nasihat dia. 5. Qadimah. Sungguh-sungguh kita nak berubah jadi baik ke nak berubah jadi jahat? Kita kena berperang, kena berlawan nafsu kita. Nafsu kita dia pakat dengan setan. Dia tak suka tengok berubah, kita berubah jadi yang lebih baik. Dia akan cari jalan supaya kita jangan berubah walaupun menuntut ilmu. Jadi hati-hatilah. Orang yang menjadi hamba syaitan nanti di hari kiamat akan diikat dengan syaitan dan dihumban dalam neraka Allah. Kalau kita dekat dunia ni taat, patuh, memperhambakan diri pada syaitan, bukan memperhambakan diri pada Allah. Apa maksud memperhambakan diri? Menyembah syaitan. Apa maksud? Turut kehendak dia. Maka kita akan diikat dengan syaitan dan dihumbankan sekali dalam neraka. Sebab itu kawan kita atas dunia dulu, itu ikutan kita atas dunia dulu, itu guru kita atas dunia dulu. Jadi kena ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Pernah tak kita doa minta Allah Ta'ala jadikan kita hamba soleh? Sungguh ke tidak kita minta? Ke kita minta main-main? Ke kita tak pernah minta pun nak jadi orang yang baik? Pernah tak minta pada Allah jadi orang pemaaf? Pernah tak? Siapa lagi yang belum pernah minta kepada Allah jadi orang yang pemaaf? Menunjukkan dia tak nak jadi orang baik. Dia kalau nak jadi orang baik, dia akan minta yang baik-baik. Ya Allah, jadikan aku orang pemaaf, jadikan aku orang yang suka bersangka baik, jangan jadikan aku orang yang berdengki, berdendam. Ini tanda orang nak jadi baik. Situ kita tahu diri kita. Kalau kita tak pernah minta, tak nak minta, tak bersungguh minta, tu tanda kita tak nak jadi baik. Sebab tu kita tak berubah sampai bila-bila. Allah tak bagi hamba yang tak bersungguh.
Allah tak bagi hamba yang tak bersungguh. Di antara orang yang bersungguh nak sesuatu, dia akan minta sungguh-sungguh. Dia tak senang dengan dirinya. Dia tak senang, ya Allah, aku benci dengan sikap aku yang pendengki, yang pendendam, yang suka bersangka yang bukan-bukan. Aku benci dengan sikap aku yang macam ni. Pernah tak kita hina diri kita macam tu? Pernah tak kita hina diri kita macam tu? Belum. Sebab tu kita tak berubah. Kita masih nak memuji-muji diri, berasa baik, berasa betul, berasa tak ada dosa. Lepas tu kita kena tahu benda-benda macam tu, kena hinakan diri. Tak redha dengan sifat kita yang jahat tu, tak redha. Ya Allah, aku tak suka dengan perangai aku. Ya, tolonglah, bagilah taufik aku berubah. Aku nak mati dah, aku nak mati dah, aku tak mahu dah. Bagilah taufik, bagilah kekuatan. Kita tak pernah minta macam tu, macam mana Allah nak bagi? Sebab Allah tahu kita tak mau. Dan ada pun melawak dan berseloroh. Ini maksiat lidah. Ini maksiat lidah. Anggota kita ni ada dosa, ada buat dosa, ada buat salah. Jadi kita ngaji ni nak suruh, nak mengaji tasawuf ni nak baiki siapa ni? Kalau ni bab lidah, nak baiki lidah siapa ni? Kalau pengganti lidah siapa? Naib dia, jari. Ya. Kadang-kadang kita ni mulut kita tak jahat, tapi jari jahat. Jari jahat. Jari jahat. Sama je hukum bercakap. Kita maki hamun guna tulisan, sama je dengan kita maki hamun guna lidah. Jangan kita tak tahu. Saya tak cakap, saya tulis. Sama lah tu. Apa tujuan kita tulis? Bukan nak bagi orang faham kita tulis tujuan apa? Nak bagi orang faham, nak bagi orang tahu. Kita cakap apa tujuan? Jadi apa yang kita tulis sama dengan apa yang kita cakap. Dan ada pun melawak. Tahu melawak? Bergurau. Bergurau. Melawak tu lawak jenaka tu. Maharaja lawak tu. Ramai tak penonton dia? Jadi kita tengok melawak ni benda baik ke benda tak baik dalam Islam? Baik ke tidak, kita tengok. Kita tengok dalam kitab duk sebut apa melawak ni, sehingga kita buat pertandingan melawak Dan ada pun melawak dan seloroh. Gurau lah, seloroh lah. Ada pun melawak dan seloroh, yakni bergurau, maka berlebih-lebihan padanya pada melawak dan seloroh. Bergurau, melawak, kalau berlebih-lebih padanya sehingga membanyakkan ia akan tertawa. Asbab melawak, asbab berseloroh, asbab bergurau itu menyebabkan akan tertawa-tawa. Ada yang mati, ketawa, tengah ketawa mati, sesak. Sesak nafas. Ketawa terbahak-bahak sampai mati. Dan nampak tak tu? Membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia banyak ketawa tadi, mematikan akan hati.
Hati kita boleh jadi mati. Mati hati. Tubuhnya hidup, hatinya mati. Tahu tak tanda-tanda kalau orang mati apa tanda? Tak nyawa lagi. Tak ada bergerak, tak ada respon. Boleh cakap dengan dia? Begitulah kalau hati kita mati, tak ada respon dah. Kau cakap lah benda baik, kau nasihat lah, tak ada apa-apa. Kau dengar lah, kau bacakan ayat Quran, tak ada apa. Kau bacakan hadis Nabi, dia tak layan. Kalau dah Quran dan hadis Nabi pun dia tak peduli, nasihat yang biasa-biasa ni lagi dah dia tak pandang. Bila hati dah bila kita nak berubah, macam mana kita nak berubah jadi baik kalau hati kita mati? Macam mana kita nak ambil faedah, manfaat daripada ilmu yang kita belajar kalau hati kita mati? Kena faham dia punya perjalanan ibadat. Dia punya poin penting dia tu hati ni. Kalau hati ni mati, datanglah guru malaikat Jibril pun kita jemput datang rumah ngaji Melaka ni. Malaikat Jibril yang mengajar tak jadi apa. Takkan jadi apa. Sebab hati yang mati ni Allah tutup dia daripada mendapat hidayah, petunjuk. Dia takkan dapat faedah, dia takkan dapat manfaat, dia takkan dapat apa-apa daripada ilmu yang disampaikan. Sebab hatinya dah mati jadi. Jadi bila hati kita ni tak dapat faedah daripada apa yang kita mengaji belajar, macam mana kita nak berubah menjadi yang lebih baik? Betul ke tidak? Yang nak mengubah keadaan kelakuan kita jadi baik ni adalah hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang lunak, yang lembut, yang hening daripada sebarang jenis najis dosa. Ya, hati kita mati, ngajilah tasawuf macam mana. Kalau tak ada tindakan, tak jadi apa. Mati hati. Tanda-tanda mati hati, tak suka orang nasihat, marah orang nasihat kita. Siapa ada sikap ni? Jangan mengaku dia diam. Tu aib kita. Jangan tak mengaku nak. Orang sebelah ni tu penyakit kita lah. Orang sebelah ni aku tak ada. Ni satu sikap tak elok kita. Tang jahat dia orang, tang jahat dia orang, tang jahat dia orang. Kalau baik diri kita, padahal tak ada pun perasaan ni. Bila kita nak berubah kalau macam tu? Dalam hati jadi bila mati hati, kita takkan dapat petunjuk. Kita takkan suka dengan nasihat. Tak suka. Kita tak suka orang nasihat kita. Kita takkan terima kasih bila orang nasihat kita. Bahkan kita akan mencemooh orang yang menasihat kita. Patut terima kasih, ingatkan saya. Patut macam tu. Ni dah kemudian tidak merasa berdosa walau membuat dosa besar. Buat dosa besar, tak ada rasa berdosa sikit pun, tak ada rasa bersalah sikit pun, padahal buat dosa besar. Itu tanda-tanda hati kita dah mati. Buat dosa besar, derhaka ibu bapa, dosa besar. Kita buat selamba, tak ada rasa apa. Derhaka suami, dosa besar, tapi kita tak ada rasa apa. Elak, kita bangga. Puas hati kita.
seronok dengan perbuatan kita, derhaka pada suami, derhaka pada ibu bapa. Ingat dah, sembahyang isteri, ibadah isteri Allah takkan terima selagi dalam hati suaminya ada sifat, ada marah pada dia. Jaga baik-baik. Sembahyanglah, puasalah, zakat haji lah, selagi suami tadi tak maafkan, tak ampunkan, tak redha dia, Allah takkan terima amal ibadah walaupun dia buat. Ingat baik-baik. Jadi kita bila jadi isteri, jadi suami, kena belajar. Jangan kita ikut orang kafir. Orang kafir, dia isteri nak jadi macam suami. Jangan diperintah, jangan disuruh, tak perlu taat suami. Itu orang kafir punya cara. Kita orang Islam dah. Nabi kata, kalau Allah izinkan manusia sujud sesama manusia, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Setiap kali suami balik rumah, sujud kat kaki suami. Apa petanda tu? Tanda apa tu? Kalau faham lah. Kalau tak faham nak bagi tahu. Besarnya pangkat suami tu, faham? Walaupun isterinya gaji 100,000 sebulan, suaminya kutip tin je, tetap dia kena membesarkan, memuliakan suami. Tengok diri kita dah buat belum macam tu? Emosi kita ni memang syaitan nafsu ni dia akan hasut kita jadi isteri yang derhaka supaya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita yang rugi. Cuba bayangkan dalam kita derhaka tu, dalam keadaan suami tak redha kita tu, Allah ambil nyawa kita. Jangan. Jaga baik-baik, jangan berani. Jangan berani. Nabi kata, kalau suami itu balik, suami itu tubuh badannya luka parah, si isteri tadi bersihkan segala darah-darah dan nanah-nanah yang ada pada tubuh suami tadi dengan lidahnya, bukan dengan kain, bukan dengan air. Dia bersihnya dengan lidahnya. Belum lagi tertunai hak kepada suami. Berat ke ringan tu? Tapi suami kita buat macam budak-budak. Rasa macam tak ada apa pun. Kita rasa kita setaraf dengan dia. Tu lupa siapa kita. Bukan itu undang-undang yang dibuat oleh Persatuan Suami Sedunia, bukan. Undang-undang Allah. Kita taat kepada suami itu kenapa? Tanda kita taat kepada Allah. Bukan taat kepada suami itu tanda menghambakan diri dengan suami, dah. Itulah tanda dia memperhambakan diri kepada Allah. Tapi bila kita merasakan nak taat suami ni tadi, alah aku taat suami ni, buat apa, kenapa hambakan diri? Dia lupa. Dia taat pada suami, itulah tanda dia mentaati Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Baik, jadi melawak ni tadi mematikan hati. Jadi kena baiki hati kita cepat. Hati kita ni kalau penyakit, kalau tak bersih, kalau mati, kita tak akan berubah jadi insan yang baik. Dia tak akan jadi isteri yang baik, dia tak akan jadi suami yang baik. Dia tak akan jadi kawan-kawan yang baik, dia tak akan jadi kenalan yang baik. Apabila hati kita ni bermasalah. Jadi di antara punca hati kita tu jadi mati, jadi keras, jadi gelap, banyak ketawa, banyak tertawa. Jadi melawak berselawat tu boleh, tapi jangan berlebih lah. Jangan berlebih-lebih. Ni kalau dah sampai buat pertandingan tu, berlebih ke tidak? Lepas tu yang datang tu orang Melayu ke orang bukan Melayu datang? Melayu semua, 99% Melayu. Patutlah ramai Melayu buta hati, mati hati. Dah. Sungguh
Dah Nabi kata banyak melawat, banyak ketawa tu mematikan patutlah. Betul dah tu. Dan menyebabkan bila hati mati, bila hati kita mati, menyebabkan akan dendam. Dia akan jadi manusia yang suka berdendam. Ada tak sifat dendam dalam diri kita? Ada tak sifat dendam dalam diri kita? Allah benci kita walaupun kita mengaji sembahyang. Allah tetap benci kita walaupun kita mengaji, walaupun kita sembah. Sebab dalam hati kita ada buang. Sifat dendam ni haram. Faham tak? Kena buang. Jangan berdendam dengan siapa pun. Sanggup? Tak sanggup? Tak sanggup, duduklah dalam kebencian Allah selama-lamanya. Kita kena faham ibadat ni bukan pilih-pilih. Allah suruh buat segala kebaikan, meninggalkan segala kejahatan. Faham tak segala? Maknanya kalau kebaikan tu ada 10, semua kena buat. Kalau kejahatan tu ada 10, 10 tu kena tinggal. Tapi yang kita buat macam mana? Campur-campur. Kita ibadat campur. Nasi pun ambil, tahi pun ambil. Gaul sekali, makan. Itulah ibarat dia. Benda najis pun kita ambil, benda suci pun kita ambil. Itulah cara kita beribadat. Baik ke kita macam tu? Betul ke kita tak baik? Selesa je, seronok aja. Puas hati je dengan diri kita yang macam tu. Padahal kita makan campur tadi tu. Yang suci pun ambil, yang najis pun bawa masuk sekali dalam mulut kita. Okey je, tak ada rasa nak berubah pun. Ni lah kita ngaji ni nak didik diri kita supaya jadi hamba yang baik. Hati yang mati dia akan jadi berdendam. Hati yang mati dia tak akan menerima kebenaran. Kau ceritalah benda yang betul, kau cakaplah nasihat yang betul, dia tak boleh terima benda tu. Dia tak boleh terima. Dia tak akan terima, dia tak akan mengakui kebenaran. Kalau dirinya salah, dia tak akan mengaku dia salah. Kalau dia melanggar undang-undang Allah, dia tak akan mengaku, dia tak mengaku yang dia dah langgar undang-undang Allah. Dia tetap kata dia betul, dia tetap kata dia baik, dia tetap dia kata dia tak bersalah. Bila hatinya mati, dia akan saling berdendam. Dia simpan dendam. Kau nanti dendam. Allah benci. Sembahyanglah sampai lekuk dahi kita pun. Bertutup likuplah pakaian kita pun. Allah benci kita. Berserban berjubahlah, Allah dendam. Allah benci kita. Mengajilah, mengajarlah, dalam hati ada dendam, Allah benci kita. Kita kena ingat ibadat zahir dan batin ni mesti seiring. Taat zahir dan taat batin. Ni kita ngaji kitab penawar bagi hati ni nak baiki dalaman hati. Ni bukan kita nak baiki yang zahir, ni nak baiki hati. Kerana hati itu dia punya punca dia. Bila hati baik dengan sendiri, nanti keluar perkataan yang baik-baik, nada cakap yang baik, riak wajah yang baik. Kan muka kita ni dia akan menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Tak perasan Baik.
Dan menyebabkan ia akan dendam. Jadi jangan berdendam, kena buang. Kena buang. Sekarang kena buang. Sekarang kena buang. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Siapa boleh buang dendam dia sekarang? Ada yang tak sanggup. Sebab belum puas apa untung kita dapat? Mulut je kita cakap rugi. Apa yang kita dapat kalau berdendam? Rugi. Mulut je cakap, bukan hati kita. Hati kita kata untung. Kita ni pembohong. Kita ni pembohong. Kita selalu tipu diri kita sendiri. Kita pendengki, pendendam, tapi kita tak mengaku yang kita pendengki, bohong nak? Pembohong. Kita pembohong. Sampai bila nak jadi pembohong? Allah tahu tak kita pembohong? Tahu. Kena buang-buang. Setan kata jangan buang. Teruskan berdendam. Nanti kau akan terjun dalam neraka sekali dengan aku. Teruskan. Kalau kita ingat perasaan dendam dan dengki itu akan menguntungkan kita di hari kiamat besok, dengan dengki dan dendam itu kita boleh masuk syurga tanpa hisab, teruskanlah berdengki berdendam. Teruskan. Boleh tahan azab Allah agak-agak. Kaki kepala pun menonggeng dah kita. Betul? Lapar pun kita tak boleh tahan. Itu jenis azab tu. Itu jenis azab atas dunia. Kesusahan tu yang Allah bagi, masalah, pening, sakit gigi, sakit perut, itu jenis-jenis azab yang ringan atas dunia. Pun kita tak sanggup dah, cepat-cepat cari ubat. Betul? Ni macam mana nak duduk azab dalam kubur tu? Kalau yang macam tadi sakit gigi, pening-pening pun kita dah tak boleh tahan dah. Takkan yang lebih berat, dahsyat daripada tu kita boleh tahan? Betul ke tidak? Orang kalau waras, cerdik, orang waras dipikir macam mana? Kalau yang azab yang ringan macam tu pun tak boleh tahan dah, resah gelisah dah kita, macam mana nak duduk dalam azab Allah tu? Tu api neraka tu dulu maknanya kata silap dah bagi tahu, dah cerita dah. Api neraka tu kalau sebesar biji buah kurma tu, Allah turunkan atas dunia ni, hancur 7 petala langit dan bumi. Panasnya api neraka yang sebesar biji kurma. Ni kita nak humbankan dalam lautan api neraka tu, nak humban dalam tu, sanggup? Pening pun kita tak tahan, sakit perut pun kita tak tahan. Jangan merasakan diri kita kuat. Kita ni lemah, dhaif. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Maknanya bila dalam hati kita ni, bila hati kita mati, kita tak akan rasa risau dengan keadaan-keadaan yang menakutkan. Ceritalah tentang azab, tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun, tak ada rasa nak lari, tak ada. Rasa biasa-biasa je. Rasa biasa-biasa je. Tapi kalau cerita tentang azab dunia, musibah dunia, kan takut kita. Takut kita. Pakat-pakat tutup mulut. Takut azab dunia, takut kesusahan dunia, takut sakit yang bangsa dunia. Tengok musim Covid tu, berapa ramai orang takut, betul? Bertutup sini, bertutup sana, tak keluar rumah, salam tak boleh, sembahyang jauh-jauh. Takut susah dunia, takut sakit dunia. Tapi tentang azab akhirat tak takut. Azab dunia takut, padahal azab akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Takut tutup mulut, salam pun tak boleh,
Jadi jangan dalam-dalam. Takut sakit. Azab kubur tu, sakit dalam kubur tu dia dahsyat lagi daripada tu. Tapi kita tak takut. Sebab apa tak takut? Hati dah mati. Hati kita dah mati dah. Hidupkan balik hati kita tu. Hidupkan, ngaji ikhlas, betulkan niat, usaha beramal. Ini Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhum wa la tumazihhu. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan melawak dan berseluruh dengan dia. Jangan bergaduh, jangan bercekau. Nak bercekau je dia. Dia baik setengah jam, lepas tu bercekau. Dia baik setengah jam tu bercekau. Hati tu, hati. Dia jadi baik setengah jam. Dia baik sekejap, dia jadi mesra sekejap. Lepas tu bergaduh, masang muka. Hati kita tu, hati kita yang mengajak kita jadi macam tu. Benda kecil jadi besar, benda lekeh jadi penting. Selalu kita ulang-ulang benda macam tu, ulang balik. Tahu dah akibat dia, tapi kita ulang lagi, ulang lagi. Benda nak timbul kemarahan dalam hati kita sebab dek nafsu kita. Yang disuruh marah ni kalau benda yang melanggar syariat, itu yang patut kita marah. Tapi kalau tidak tertunai kehendak nafsu kita, itu tak boleh marah. Jangan marah dengan sebab tidak tertunai kehendak nafsu. Kita ni salah meletakkan kemarahan tu jadi macam tu. Benda yang kita marah tu bukan sebab agama dah, sebab nafsu. Nafsu nak macam tu tak dapat marah. Faham tak ni? Sebab tu dalam kitab ni juga mengingatkan kita, sifat marah itu seperti anjing, maka didiklah dia. Bukan buang marah, didik marah supaya jadi anjing yang bijak, anjing yang muallamah, anjing yang terdidik. Kita tengok macam orang pergi memburu tu, dia pada bawa anjing tu. Tu anjing muallamah, anjing yang telah dididik. Kalau tuan dia kata pergi, dia lari. Kalau tuan dia kata gigit binatang tu, dia gigit. Buat sini, dia buat sini. Lepaskan. Tu anjing. Tapi bila dia terdidik, dia jadi baik. Kalau anjing tak dididik, dia jadi anjing gila. Faham? Sifat marah dalam diri kita ni macam anjing. Kita kena ingat, sifat marah dalam diri kita ni seperti anjing. Kalau kita tak didik marah kita ni, dia akan jadi anjing gila. Macam mana kelakuan anjing gila? Ikut dia nak gigit, dia gigit. Betul ke tidak? Bila sifat marah ni kita nak ajar, tak ajar dia, benda kecil pun akan menimbulkan kemarahan. Benda sebab dia nafsu je, dia akan timbulkan marah yang melampau. Padahal benda tak patut marah, sebab benda tu nafsu. Tapi dia oleh kerana kita tak didik marah kita, dia jadi macam anjing gila tadi. Sikit-sikit marah, sikit-sikit bengis, sikit-sikit. Anjing gila ada dalam hati kita. Kena didik supaya dia marah kena pada tempat.
Kita tak didik dia. Tu benda remeh-temeh pun jadi gaduh. Benda remeh-temeh je jadi gaduh. Dia jadi besar. Tak balas WhatsApp je punya masalah, bergaduh. Sampai nak bercerai-berai. Nampak tak tu? Benda ni banyak berlaku, tuan-tuan. Sebab kita salah meletakkan kemarahan kita. Benda kecil. Apa bercerai-berai. Na'udzubillah. Kita dipermain-mainkan oleh nafsu. Kita dipermain-mainkan, disepak-sepak oleh nafsu, dipasing-pasing macam main bola. Jadi didik kemarahan kita supaya marah kepada perkara yang Allah marah. Apa benda yang Allah marah, itu patut kita marah. Apa benda yang Allah tidak marah, tidak patut kita marah. Kalau benda yang Allah tak marah, kita marah, itu menunjukkan kita marah kerana nafsu. Apa maksud nafsu? Nafsu sebenarnya apa? Jadi kita kena kenal nafsu kita ni. Nafsu, kita kena kenal nafsu. Apa sifat nafsu? Dia suka berlebih-lebih, dia suka bersenang-senang, dia suka berseronok-seronok. Itu tabiat nafsu. Kita nak tak kawan-kawan selalu bersembang dengan kita? Nafsu suka tak? Tiba-tiba hari tu kawan-kawan tak sembang dengan kita, marah kita. Sebab nafsu tadi tak dapat apa yang dia nak. Contoh kita buat, adakah Allah marah kalau kawan-kawan tak tanya khabar kita? Kawan-kawan tak tanya khabar kita, Allah marah tak? Allah tak. Tapi dah nafsu kita suka nak bersembang. Bila tak dapat marah. Benda-benda macam tu dia buat. Tapi bila kita tak tahu, anggap jadi besar. Setan ni tugas dia kipas. Tu. Setan tugas dia mengipas. Nafsu dah memang macam tu kehendak. Benda kecil pun akan timbul kemarahan. Okey, timbul marah ni ada dua. Dengar baik-baik. Sebab apa timbul marah dalam hati kita? Ada dua sebab. Yang pertama, tak dapat apa yang kita nak. Yang kedua, hilang benda yang kita suka. Bila tak dapat apa yang kita nak, timbul marah. Bila hilang benda yang kita suka, timbul marah. Itu tabiat nafsu. Setan di tukang kipas. Di tukang kipas bagi memarak kemarahan tadi. Faham tak tu? Kita suka sihat, tiba-tiba Allah ambil nikmat sihat, jadi tu contoh yang pertama tadi. Hilang benda yang kita suka, hilang benda yang kita kasih. Sihat tu benda yang kita kasih, tiba-tiba hilang, jadi sakit, timbul itu tabiat nafsu dah. Setan tukang kipas. Dia menyemarakkan lagi marah tadi. Mulalah menyumpah, mencabut, merungut. Tu api kemarahan tadi ditiup oleh syaitan. Macam tu cerita dia. Faham tak tu? Yang kedua tadi apa? Hilang benda yang kita kasih dah sudah. Datang benda yang kita benci. Hilang benda yang kita kasih, timbul marah. Yang kedua, datang benda yang kita tak mau, timbul juga marah. Setan kipas lagi, jadi sate kita. Kalau tak padamkan api ni, gentunglah kita besok. Faham tidak? Kalau tak padam api ni, kalau tak padam,
gentunglah kita macam sate lah. Gentung tak boleh makan. Jadi kena didik sifat marah kita, bukan buang. Haram buang marah. Apa hukum buang sifat marah? Hukumnya haram. Kenapa pula haram? Kerana sifat marah itu merupakan alat yang Allah persiapkan dalam diri kita supaya mencegah kemungkaran. Dengan ada sifat marah tu kita akan mencegah kemungkaran. Tengok orang kafir harbi buat khianat dengan umat Islam, wajib timbul sifat marah dalam diri kita. Faham? Bukan tak ada marah, wajib kena marah. Kalau tidak, agama kita dipijak-pijak, dipermain, dipersendakan. Wajib kena ada marah. Kalau tidak, anak isteri, harta benda kita dizolimi. Faham tak? Sebab tu sifat marah tu bukan disuruh buang, disuruh didik. Kalau andai kata ada jual kat farmasi tu, pil tu bila telan, hilang sifat marah, jadi bodoh aja. Haram hukum makan pil tu. Haram makan pil tu. Kalau ada lah pil tu telan je, jadi bodoh, tak ada marah langsung. Haram makan pil tu. Sebab sifat marah ni tak boleh dibuang, tetapi dididik menjadi sifat marah yang seperti anjing yang terdidik tadi. Anjing yang bijak, supaya dia gigit dia ikut arahan tuan dia. Tuan dia kata gigit, lepas, mari, lompat, panjat, terjun. Tu. Ini tuan kata pergi, dia gigit ni batang leher tuan dia. Anjing gila. Semua ada sifat marah ni kita. Cuma didik yang tak didik. Kalau tak ada marah tu tak normal lah tu. Laki ada sifat marah, bini ada sifat marah. Bini tu kuat sikit lah, sebab dia banyak marah. Jadi didik. Normal lah manusia. Jadi suami kena faham lah juga. Dah memang macam tu manusia. Lepas tu kena sabar. Sabar. Kita nak isteri kita ni taat aja. Tiba-tiba tak dapat, betul? Timbul marah, betul? Didik marah tu. Jangan ikut dengan marah tadi. Nanti jadi binasa. Faham tak tu? Jadi dua-dua kena didik. Isteri dia nak suami dia apa? Ikut. Habis nafas panjang sikit, ikut aja. Tiba-tiba dia tak dapat suami yang ikut aja. Timbul tak marah? Timbul. Kawal. Timbul marah tu normal. Faham tak? Sebab tak dapat benda yang kita nak, timbullah marah. Kontrol, didik. Tengok marah ni patut tak aku nak marah? Allah suruh tak marah benda macam ni? Allah tak suruh, maka jangan. Begitu suami tak tunaikan nafkah, Allah suruh tak tunaikan nafkah? Tiba-tiba suami tak bagi nafkah, marah tak? Jadi marah situ kena tak pada tempat? Kena pada tempat. Jadi boleh tapi bukan bermaksud boleh marah tadi dengan makna boleh derhaka. Bukan maksud derhaka, faham? Boleh nasihat, boleh ingatkan suami, awak tak boleh macam ni. Bukan maksud bila suami kita tak tunaikan tanggungjawab kita boleh terajang muka dia, faham?
Hei, beli tengking-tengking dia, faham? Tadi kan dia kalau balik rumah patut kena sujud, faham tak tu? Ingat pangkat tu, jangan lupa. Ingat pangkat itu. Semaksiat apa pun suami tadi, begitulah pangkat dia. Faham tak? Sebab tu kena ngaji, kena faham. Dia minum arak, dia berjudi, dia kaki perempuan, dia apa lagi, macam-macam perkara lah dia buat. Kita sebagai isteri, kalau nak ikutkan tadi yang Nabi kata ni, kena sujud juga tiap kali dia balik rumah, walaupun dia macam tu. Sebab dosa dia itu hubungan dia dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai isteri kena taat pada dia selagi suruhan dia tidak melanggar syariat. Jangan ikut cakap ustazah seorang tu. Ada ustazah seorang selalu keluar dalam media ustazah. Dia kata tak perlu nak taat. Suami kata tak perlu nak taat semua, kecuali kalau yang suami itu suruh benda yang Allah wajibkan, itu kena taat. Bengong suruh, kena taat. Walaupun yang disuruh tadi itu benda yang tidak diwajibkan oleh Allah. Hati-hati cari ustazah ni. Dia kata apa? Isteri tak wajib taat pada suami, kecuali apa yang suami suruh adalah perkara yang Allah wajibkan. Itu isteri kena taat. Boleh faham tak? Contoh, Allah suruh tak semayang? Suami suruh isteri dia semayang, maka sini isteri mesti taat kena semayang, sebab suami menyuruh benda yang Allah wajibkan. Kalau suami suruh benda yang Allah tidak wajibkan, tak perlu taat. Ni kata ustazah tu. Salah fahaman tu, faham? Suami kata, awak tolong buat air je, wajib buat. Faham tak tu? Kalau suami tak suruh, tak wajib. Isteri tak wajib basuh baju, tak wajib masak. Tapi bila suami suruh, jadi tapi kalau ikut kata ustazah tadi, abaikan aja. Rosak tak orang? Rosak tidak? Hati-hati ustazah ni pun. Popular tak popular, tengok juga benda yang disampaikan. Jangan telan semua. Memang isteri tak wajib buat kerja-kerja rumah tu, tapi bila suami yang suruh, jadi wajib. Suami boleh tak larang isteri dia meninggalkan amalan sunat? Boleh. Wajib isteri taat. Isteri dia kata nak semayang duha lah, nak baca Quran lah, suami dia kata tak payah lah. Wajib diikut cakap suami. Tapi kalau ikut fatwa ustazah tadi, abaikan aja, tak jadi dosa. Na'udzubillah. Habis rosaklah bini-bini se-Malaysia. Ada bini seronok tu dengar macam tu. Boleh selama ni tak tahu lah. Assalam berjumpa ustazah ni. Selama ni jadi bodoh. Aku duk taat dengan lelaki, suruh buat air buat, suruh basuh baju basuh. Rupanya inilah ustazah yang sebenar-benarnya. Rosak tuan-tuan. Hati-hati. Faham ke tidak ni? Saya dah beritahu jangan besok tanya saya di hari kiamat pada mahsyar pula, ustaz tak cakap pun. Ni saya dah beritahu. Ya dah. Besok di hari kiamat tak kira murid ke guru, semua nak cari salah. Siapa nak terjun dalam neraka tu? Saya besok saya cari kesalahan tuan-tuan. Sungguh. Saya besok sana baki miskin, saya tak ada pahala. Saya akan korek semana-mana tempat saya boleh korek, saya akan korek. Tak peduli ke anak murid ke, kawan ke, bini ke, laki ke, tak peduli. Itu besok kita di hari kiamat. Kita hari kiamat besok macam tu. Tak peduli engkau laki aku, kau bini aku, kau anak aku, kau kawan aku, kau guru aku, kau siapa, tak peduli. Selagi aku boleh korek, aku akan korek.
asalkan aku tak terjun dalam neraka. Kau terjun tu kau punya pasal. Tu besok hari kiamat macam tu. Kiamat besok macam tu. Orang yang selamat, orang yang bersifat adil atas dunia ini, dengan makna dia menurut perintah Allah. Bila dia ikut perintah Allah, zahir dan batinnya, takkan ada seorang yang boleh mendakwa dia besok. Kalau dia sebagai seorang isteri, dia taat pada suaminya, mengikut syariat Allah, dia amalkan betul-betul, suami takkan boleh berhujah atas diri dia besok. Sebab sewaktu di dunia dia mentaati perintah Allah. Dia jadi isteri yang solehah, ikut perintah Allah. Dia takkan, suaminya takkan boleh menyalahkan dia besok. Tak ada ruang. Tak ada ruang nak menyalahkan dia, sebab dia taat pada Allah. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, di situ nanti ada peluang dan ruang mana orang lain nak ambil kesalahan dia. Begitulah juga suami. Kalau suami menjadi suami, tidak menunaikan tanggungjawab seperti yang Allah suruh, akan banyaklah nanti hujah daripada anak bini dia yang akan menjadikan dia, maknanya habis nanti fakir miskin, amal kebaikan dia akan diambil oleh isteri dan anak-anaknya, dan suami tadi dihumban dalam neraka. Sebab tu nak selamat ikut perintah Allah. Tak kira laki, tak kira bini, kita kena taat kepada Allah. Kalau suami, apa yang Allah suruh kita. Kalau bini, apa yang Allah suruh kita. Suami kita jahat, bini kita jahat, itu urusan dia dengan Allah. Kita tak payah risau. Kita nak kena pastikan kaki kita melangkah di tempat yang betul sentiasa. Dia isteri yang solehah, akidahnya betul, hatinya bersih, tapi suami dia buat zalim, sepak terajang, sumpah serana, tak bagi nafkah. Itu dosa suami. Dia isteri yang soleh, yang taat kepada Allah, dia akan masuk syurga. Dia akan selamat, dia akan masuk syurga. Kemudian dan menghilangkan akal Nabi, sesungguhnya telah bersabda apa tadi, jangan membantahi, jangan berkelahi, jangan suka berkelahi, jangan benda remeh-remeh, benda kecil-kecil jadi bergaduh. Kan selalu pesan kita punya musuh kita syaitan dan nafsu, bukan musuhnya suami, bukan musuhnya isteri. Musuh kita syaitan dan nafsu yang sentiasa cari ruang dan peluang nak melaga-lagakan. Dengan harapan rumah tangga tadi jadi untung. Faham tak? Kes bawang je cerai. Kes bawang je tu, lupa beli bawang, bercerai. Dah benda kecil, benda remeh jadi gaduh. Benar? Alangkah tak cerdiknya kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat tu, kalau marah kerana benda yang Allah marah, betul. Tapi kalau marah kepada benda yang Allah tak marah, itu kita salah. Itu kita salah. Kena ngaku aku salah. Tak patut aku marah benda ni. Benda ni Allah tak marah pun. Tapi aku marah tadi sebab apa? Tak tertunai keinginan nafsu. Sebab tu kena kenal sifat nafsu kita juga. Patut tak aku nak marah? Tadi bini hantar, aku dah WhatsApp kat bini, tapi bini aku ni tengok blue tick, tapi tak balas. Patut tak nak marah ni? Tak apalah WhatsApp kita dah WhatsApp dia tak apa dah. Patut tak nak marah ni? Kerana nafsu ke kerana apa ni kalau nak marah? Macam tu. Kena timbang-timbang macam tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada min ath-thuraya. Bahwasanya seseorang lelaki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia satu perkataan dengan dia perkataan tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya.
Seorang laki-laki dia buat lawak, dia lawak jenaka, dia berseloroh hingga orang yang ada di sekeliling kelalangnya ketawa terbahak-bahak, maka jatuhlah ia lelaki tadi dengan sebabnya jauh daripada bintang ketika, maknanya jauh, malaikat duk jauh daripada dia tadi tu. Seperti mana jarak kita dengan bintang mana tu, macam itulah jauhnya malaikat rahmat. Tak suka dengan perbuatan yang macam tu. Ini buat pertandingan lagi lah. Fikir macam mana nak bagi orang ketawa bersungguh tu. Buat latihan, berlatih. Orang ketawa tak? Kalau kita buat macam ni orang ketawa tak? Tu bersungguh ke tidak tu kalau macam tu? Sampai dah berlatih nak ketawakan orang, bersungguh ke tidak? Makna anjuran program yang macam tu baik ke tidak? Tak baik. Itu program menggelapkan, mematikan siapa selalu tengok dulu? Tak payah angkat tangan, nanti tahu. Diam. Tak pernah miss. Nabi cerita banyak ketawa, menggelapkan hati. Jadi program macam tu program menghitamkan hati sebenarnya. Program menggelapkan hati. Tak pergi pun dah gelap dah. Pergi pula menempah lagi. Ketahui olehmu bahawa sedikit daripada melawak berseloroh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Kalau nak lawak kadang-kadang, sesekali, harus boleh. Laki buat lawak sesekali dengan bini anak-anak boleh. Jangan macam Terminator serius, tak bercakap dia, senyum pun tidak, bercakap pun tidak. Boleh buat lawak-lawak lah. Nak menggembirakan, nak mendekatkan. Ini serius, laki balik rumah serius. Sampai ke petang serius. Sampai malam serius. Senyum pun tidak. Sampai besok serius. Hospital. Apa benda entah tak kena. Nafsu lah tu kadang. Harmoni tak rumah tangganya tu? Dah. Syaitan tepuk tangan. Bagus. Adan mungkin kau. Nampak tak? Ni dalam kitab tu sebut, isteri yang bermasam muka jatuh derhaka suami. Masam muka je jatuh derhaka dah. Jaga baik. Sebab tu bila jadi bini kena ngaji bab bini. Sebab tu undang-undang siapa tu? Undang-undang Allah, bukan undang-undang persatuan suami sedunia. Bukan itu undang-undang Allah yang ingat tadi, kalau boleh sujud kena kena ingat, tanam dalam kepala otak itu saja. Makna kalau Allah haruskan sujud, aku kena sujud kat kaki laki itu. Tiap kali dia nak keluar rumah kena sujud, dia balik rumah kena sujud. Itu pangkat suami. Jangan buat macam kawan-kawan. Ini ada kita jumpa dia bodoh-bodoh kan suami depan orang, beli goreng pisang. Yang ni lah bodoh, kata dia lah. Sifat-sifat isteri penghuni neraka tu. Tak ada hormat dengan suami. Na'udzubillah. Depan orang dia bodoh, laki ni dia.
Dia kata tak boleh marah lagi ni. Itu wajib kena marah sebab benda melanggar syariat. Kalau kita biarkan dia makin seronok lah dia. Dayusnya dah. Tunggu kita terperanjat ada juga macam ni. Dia pada orang tu ni bodoh lagi ni. Bodoh ni. La ilaha illallah. Astagfirullah. Salah siapa? Salah suami lah. Pilih bini macam tu. Nampak tak? Na'udzubillah. Jadi nak berlawak boleh, nak berlawak, nak hilangkan bosan, nak menimbulkan keceriaan, lebih-lebih lagi dengan anak-anak, boleh lah. Dalam kelas sesekali boleh. Tengok Ustaz Zaidul punya kelas, orang tak bosan mengaji, orang jadi seronok nak mengaji. Tapi kalau nak pergi yang serius saja ada lagi. Pergi kat tutup tasawuf yang garam tu pergi pun ada. Dia ada macam-macam. Ada guru ni, dia ada macam-macam karakter dia. Ada macam-macam karakter dia. Ada yang suka berlawak macam tu, ada yang straight. Tu semua hikmah orang panggil. Kita tak sesuai dengan situ, pergi yang situ. Faham tak? Jangan kita komplain apa tu guru. Jangan komplain guru. Jangan komplain diri kita. Guru tu dia tahu apa yang dia buat. Guru dia tahu apa yang dia buat. Baik, kemudian jadi boleh berseloroh ini bergurau pun tidak serius. Kita buat lawak pun dia serius. Baik, tengok muka mamak lagi baik. Tarik 2 gelas. Dah muka mamak senyum. Macam-macam sabar banyak-banyak. Ada kalau nak bagi kita pahala sabar banyak. Tu kalau marah kerana nafsu tu biarlah boleh bawa kepada kebinasaan. Sabarlah banyak-banyak. Orang lelaki orang perempuan kena sabar juga. Baru tahu. Kau orang lelaki kena sabar. Orang perempuan pun kena okey. Ingat kau perempuan tak payah diikutkan je. Rupa tak boleh juga. Kena sabarlah. Okey. Alhamdulillah dapat ilmu hari ni. Allah karim. Baik, lagi. Dengan perkataan ataupun perbuatan boleh buat lawak-lawak. Bini kalau laki buat lawak, ketawalah sikit. Ini laki punyalah apa balik nak segi nak hiburkan buat lawak. Belum bagi salam, muncung dah keluar kat tepi pintu. Muncung dia kat tepi pintu. Orang kat dapur. Punya panjang muncungnya. Serius. Bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Mana lelaki kita nak selera duduk kat rumah? Syaitan saja dia usik kita biar supaya tak ada keharmonian. 2 hari 3 hari duduk macam tu kat rumah, dah tak ada kebajikan. Nampak tak? Syaitan musuh kita. Ini kita pandang lelaki itu macam pandang syaitan. Yang lelaki pandang bini macam syaitan. Syaitan tu musuh kita, bukan bini. Syaitan tu musuh kita, bukan lelaki. Marah ke syaitan tu, jangan marah ke lelaki. Marah ke syaitan, jangan marah ke bini. Ni bini kita buat musuh, jadi macam tu lah. Lelaki kita buat musuh, jadilah macam tu. Buat-buat syaitan tu tepuk tangan je.
Nampak tak? Dah kemudian istimewa serta kanak-kanak. Kanak-kanak kena buat lawak-lawak juga. Macam suami isteri buat lawak, main kejar-kejar dalam rumah, umur 60 tahun. Tapi jangan waktu cucu ada lah. Cucu ada kan dia telefon, kata, "Mam, ni nenek ngatuk main kerja-kerja ni, rasa macam dah tak lama ni." Tunggu line clear lah. Ini depan budak main baca dengan nenek dia. Cucu kata, biar betul ni. Tunggu line clear. Cucu tak ada, baru main kejar-kejar, main polis entry. Main polis entry bantu jaga. Main amai-amai. Datuk dengan nenek dia ceria tak? Tutup tikar, langsir tarik. Ada yang teropong kat cermin gelap ni. Kan cermin gelap tengok dia luar tak nampak. Ada kena tekap muka je lah. Kan selalu kita buat macam tu. Assalamualaikum. Mana dia orang? Assalamualaikum. Kat dapur kat. Jaga adab kita nak pergi rumah orang. Kau sesuka teropong orang. Orang kalau kita bagi salam tak nak jawab tu, makna dia tak sedia nak terima kita. Ini kita paksa dia pula nak jawab salam kita. Assalamualaikum. Penat depan pergi dapur. Assalamualaikum. Penat dapur, tingkap bilik pula. Assalamualaikum. Kadang Assalamualaikum masuk dah dalam rumah. Itu lagi. Assalamualaikum masuk rumah dah. Orang belum jawab lagi. La ilaha illallah. Walaupun rumah anak-anak kita, dia ada tok laki. Faham tak? Memanglah anak kita, dia ada tok laki. Kok masa tu dia nak berehat-rehat, berlepas bergaduh, kita Assalamualaikum. Kita pengsan tak? Tunggu jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Baru jawab salam, bukan suruh masuk. La ilaha illallah. Waalaikumsalam, dia dah masuk dalam. Kawan jaga adab nak pergi rumah orang. Orang tak jawab tu mana dia tak sedia dah tu. Dia jadi dia ada masalah, dia penat, dia nak berehat. Tu masa dia dengan keluarga dia. Pergi balik lah, nanti datang lagi. Sebab tu bagi tahu dulu, boleh tak nak datang? InsyaAllah petang ni nak datang. Jadi dia boleh standby. Ni main terkejar. Lepas tu bagi salam, orang tak jawab, paksa jawab pula. Kena tahu juga adab nak ziarah. Ni ketawa-ketawa ni punya kerja dah ni, biasa buat macam tu. Kemudian jadi budak-budak boleh buat lawak-lawak dengan anak kita, dengan cucu-cucu, supaya hatinya dekat dengan kita. Bila hatinya dekat dengan kita, seronok dengan kita, mudahlah kita nak bagi nasihat, betul? Dia seronok dengan kita, mudahlah kita nak nasihat dia. Ini dia benci dengan kita, dia jauh dengan kita, macam mana nak nasihat dia? Sebab tu Nabi SAW tengok sahabat-sahabat kasih kepada dia. Sebab tu Nabi senang nak sampaikan nasihat tu. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah SAW, tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa, bahwasanya aku berseloroh. Nabi kata aku ni berlawak juga, aku ni bergurau. Bukan bermaksud dia penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, orang yang paling takut kepada Allah. Bukan bermaksud Nabi tak ada berseloroh. Nabi berseloroh juga dengan isteri. Siapa yang paling takut, paling gentar, paling gerun dengan Allah? Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi adakah dengan sebab dia orang yang paling takut dengan Allah, dia tak ada berlawak? Dia ada juga. Nabi SAW lah suami yang paling romantik sekali dalam dunia ni, dalam alam. Tak ada orang boleh challenge. Tak ada mana suami yang boleh lawan maknanya akhlak Nabi SAW.
Jangan kita nak perasan Rasul tak ada suami dia lawan. Dia dah suami yang paling romantis sekali, yang paling hebat sekali. Bawanya aku berseloroh, Nabi kata aku bergurau, aku berlawak juga, dan tiada berkata aku melainkan akan yang benar. Tapi Nabi berlawak pun bukan bohong. Nabi berlawak bukan buat reka-reka cerita, berlawak cerita benda yang tak berlaku, bukan. Nabi walaupun perkataannya tu maknanya berunsur, maknanya nak buat lawak, nak buat seloroh, gurau, tapi benar, bukan bohong. Kita ni bila buat lawak jenaka kan tak apa-apa cerita, kita duk reka-reka benda tak ada. Yang paling jahat sekali benda-benda agama dibuat lawak, hukum hakam dibuat lawak, itu lagi jahat, faham? Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuz. Nabi berlawak dengan orang tua dia, perempuan. Tiada masuk syurga perempuan yang tua. Nabi usik dia. Nabi usik dia. Nabi usik nenek tu. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Nabi lawak tu. Tapi betul lah, mana ada orang tua dalam syurga tu? Semua jadi muda balik. Ni nenek-nenek ni pun, tok-tok ni semua jadi muda balik besok dalam syurga tu. Kulit ketat, jangan main-main. Kulit ketat, tegang, tak ada kedut-kedut, macam umur 30-an. Balik ni tengok balik album kita 30 dulu. Mak ui. Ni kisah kita dalam syurga macam ni lah, muda. Lebih hebat daripada tu lagi, tuan-tuan. Diriwayatkan tiadalah berkekalan, maksudnya tiada berkekalan ia tua di dalam syurga dah. Tua ni sementara je dekat dunia ni. Masuk syurga dah tak ada. Allah Ta'ala tak masukkan dalam syurga tu dalam keadaan tua, sakit lutut, sakit tumit, lengur-lengur, sesemut kaki ulau-ulau. Tak ada. Bayang kalau dalam syurga ulau-ulau, ada. Macam mana nak seronok dalam syurga tu? Jadi buat apa tu? Gosok minyak panasnya, apa minyak panas sakit lutut dalam syurga. Apa beda tu dalam syurga kalau sakit je tu? Sehat, segar, bugar, perkasa, gagah, perkasa, perwira. Dalam syurga tu, baik laki baik perempuan. Sebab nikmat syurga tu sangat dahsyat. Jadi nak masuk dalam tu kena persiapan yang sangat-sangat hebat Allah Ta'ala jadikan. Kalau macam ni kita masuk syurga, taknya nikmat syurga tu. Muda-muda balik, beramal soleh, baiki hati, bersih hati, jangan ada hasad, dengki, dendam, mengumpat, pencen semua. Orang nak dendam dengan dia, lantak dia. Orang nak dengki dengan dia, lantak dia. Kita jangan. Dia nak buat, dia nak fitnah, dia nak lantak dia. Kita jangan jadi 2 kali 5 dengan dia, faham? Kita kata dia berdengki, dia berdendam, dia fitnah. Jangan kita buat benda yang sama. Buat benda yang sama 2 kali 5 lah, besok dua-dua Allah human dalam neraka, faham? Biar dia nak berdengki, biar dia nak fitnah, biar nak sakitkan hati kita, biarkan. Allah ada, Allah akan balas. Tugas kita buat baik. Orang jahat doakan yang baik, bukan saling membalas. Allah suruh saling berbuat baik, bukan saling berbuat jahat. Tahu tak perkara saling berbuat jahat? Saling membalas kejahatan. Itu maksud saling. Dia nak dendam, dia nak dengki, dia nak umpat, dia nak fitnah, biarkan. Kita takkan berubah. Kita takkan dibenci oleh Allah dengan sebab fitnah orang. Kita takkan dibenci oleh Allah dengan sebab apa? Dengki orang, hasad orang, dendam orang. Dan apa yang kita risau? Dia nak dendam, dia yang dibenci. Dia nak berdengki, dia yang akan dibenci oleh Allah. Dia nak fitnah, dia yang akan dibenci oleh Allah. Kita jangan buat benda yang sama. Ni mengaji lah ni.
Tapi saling lagi. Pantang orang dengki, kita pun nak buat juga. Kenapa dia boleh dengki, kita tak boleh? Pula dah. Ibaratnya, dia masuk neraka, kenapa saya tak boleh masuk? Jawab macam tu. Tak nak pula tahu pula. Takkan dia je boleh masuk neraka? Kita pun nak juga. Maksudnya macam tu. Kalau kita kata kenapa dia je boleh berdengki, kita tak boleh, maksudnya macam tu lah. Kenapa dia je boleh masuk neraka, kita tak boleh masuk pula? Kita pun nak masuk juga. Biarkan. Jangan risau. Celaan orang, makian orang, fitnah orang, dengki dendam orang takkan boleh mengubah siapa kita di sisi Allah. Kalau dia mulia, dia tetap mulia. Biarlah sekampung fitnah dia. Dia tak tertelan lah. Sekampung fitnah dia, lantaklah, takkan mengubah dia. Kalau dia orang soleh, dia tetap soleh-solehah mulia sisi Allah. Apa yang kita nak heran? Selama ni siapa bagi kita makan minum? Orang. Peduli dengan orang ni? Tak peduli. Jangan peduli. Dia nak kata, dia nak fitnah, dia nak mengadu domba, nak jadi batu api neraka, biarkan. Selama mana dia boleh buat macam tu? Satu hari dia mati besok. Paling tidak kita diam. Kalau baik, doakan yang baik. Doakan yang baik. Ya Allah, bagilah taufik hidayah pada dia. Dia jadi macam tu sebab dia tak dapat taufik. Kalau dia dapat taufik, dia tak jadi macam tu. Kalau dia dapat taufik, dia takkan jadi orang yang berdengki, berdendam, memfitnah. Dia takkan jadi macam tu. Bagilah taufik ya Allah. Itu kalau nak naik darjat tinggi lagi daripada tu. Paling tidak, diam. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Paling tidak, nak selamatkan diri kita. Tapi kalau nak tiru akhlak Rasul, membalas kejahatan dengan kebaik, paling tidak mendoakan dia. Siapa tiru akhlak Rasul, pasti selamat. Biarkan dia nak cakap, biarkan dia nak umpat, biarkan dia nak fitnah, biarkan begitu saja. Kan ada lagu tu, ingat saya lagu tu. Dia kata biarkan begitu saja. Biarkan begitu saja. Dia nak dengki, biarkan begitu saja. Jangan kita pula balas 2 kali 5 nanti kalah. Dah, mana nak habis ni? Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia, tak habis lagi. Artinya tiada berkekalan ia orang perempuan tu tadi dalam syurga, bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya dalam syurga. Semua contohnya atas dunia ni umurnya 100 tahun, tua dah, merangkak dah dia, mengesot dah dia. Tapi kalau dia orang soleh-solehan, nanti masuk syurga Allah jadikan dia muda dan kekal muda selama-lamanya. Tak ada sakit dah, tak ada sebarang sakit dah, sihat aja, seronok aja dalam syurga. Beramal soleh. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bergurau dengan berlari-lari. Nabi main kejar-kejar juga. Balik ni kita buat lah. Kalau cucu ada, suruh dia pergi main kat luar. Belikan pistol air ke, pergi main tembak-tembak kat luar tu Atuk nak tidur ni. Atuk main kejar-kejar dengan nenek. Ya Aba Umair ma fa'ala Nu'ay. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak. Pernah satu ketika Nabi SAW berlawak dengan seorang kanak-kanak. Hei Bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak tu? Nabi macam tu gurau Nabi pun. Burung tu tengah buat apa tu? Kalau bahasa kita anak burung tu tengah buat apa tu? Gurau Nabi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah budak itu bermain dengan anak burung ciak. Dan bersabda ia bagi Syuhaib radhiyallahu ta'ala pada ketika makan tamar oleh Syuhaib, at-ta'kullu tamara wa anta ramid? Adakah patut engkau makan pada ketika engkau sakit mata? Nabi gua je, boleh ke makan buah kurma tu kakak sakit mata? Macam tu je Nabi Subhanallah. Gurau dia tu. Nabi kata boleh ke nak makan buah tamar tu kau sakit mata? Apa tak boleh pula tak? Makan dengan mulut, bukan dengan mata Allah. Maka bersembah oleh Syuhaib radhiyallahu ta'ala, hanya senya aku makan dengan sebelah mata yang lain. Maka tersenyum oleh Nabi
Maka tersenyum oleh Rasulullah SAW. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Makna kalau nak gurau lawak jenaka macam tu, benar, tidak melampau, tidaklah dilarang. Boleh. Boleh nak bergurau tu. Ni tak bergurau macam mana? Dengan syarat benar, jangan gurau tu bohong dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Maknanya janganlah sentiasa daripada pagi sampai ke petang bergurau. Nak takbir pun bergurau, nak semayang dalam sah semayang pun bergurau juga, main colek-colek. Tu melampau dah tu. Tu tak boleh. Dah dalam sah pun bergurau-gurau lagi, main pijak-pijak kaki, main cucuk-cucuk pinggang lagi. Orang lelaki lah, orang perempuan ada macam tu. Orang perempuan, kita tak pernah lagi duduk sesah dengan orang perempuan. Tu tanya, perempuan ada buat perangai macam tu? Dalam semayang jemaah dia main cucuk-cucuk ada? 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 Perempuan rasa tak ada kot. Orang lelaki ada. Cerita tak habis-habis. Apa dia? Solat dengan cerita dia. Oh, bercerita tu jenis mulut tak diam tu. Tampakkan selotip juga mulut dia. Ataupun besok kalau jumpa dia kat masjid, bagi saya hadiahkan selotip. Kata apa? Nak buat apa? Kan kau suka bercakap, yang aku bagi satu gulung je. Wallahu a'lam. Adapun memuji, akan datang tajuk cerita pasal memuji pula. Boleh ke tidak kita nak puji-puji orang ni? Boleh. Ada tempat tak boleh, nanti Kang. Bukan semuanya boleh. Ada tempat tak boleh puji. Nantilah akan datang. Ni dah tak boleh dah ni Kang. Kalau baca ni sikit ni Kang, sampai Zuhur ni Kang, buat habis ni Kang. Cukup dah sekadar tu. Jadi pelajaran kita hari ni tadi pasal apa? Melawak. Jadi boleh buat lawak yang selagi benar, tidak melampau-lampau dan tidak menjadi adat. Kerana dengan berlawak, ketawa terbahak-bahak tu boleh menyebabkan apa? Tu sebab dilarang. Kalau melawak ke apa tak jadi, tak bagi kesan pada hati, tak ada masalah. Islam takkan melarang sesuatu kecuali benda tu memberi mudarat. Supaya hati kita hidup, supaya hati kita lembut. Bila hati kita lembut, bersih, hidup, makna segala ilmu manfaat kita boleh ambil faedah. Dengan yang baik-baik kita boleh beramal. Makna ada perubahan pada diri kita besok. Tapi kalau kita hatinya mati, mengaji pun mengajilah macam mana, tapi hati kalau dalam keadaan mati, dia takkan jadi berubah. Sebab tu cara nak bersihkan hati ataupun nak hidupkan hati mati, taubat sungguh-sungguh. Ingat syarat taubat, sungguh-sungguh azam dalam hati, takkan ulang selama-lamanya. Janji dengan hati kita, janji dengan Allah, aku azam takkan ulang lagi selama-lamanya. Yang kedua, jangan ulang dengan suka hati. Jangan ulang dengan suka Maksudnya kalau datang bisikan yang macam tu, nak marah tak tentu pasal tadi, jangan turunkan, lawan. Faham tak tu? Jangan ulang dengan suka hati. Tahu tak suka hati macam mana? Pantang terdetik aja, terus. Itu suka hati namanya. Ni bila datang bisikan macam tu, benda kecil nak jadi besar, lawan. Mana jangan ikutkan. Itu maksud lawan. Faham tak tu? Boleh beza tak? Itu syarat taubat ni. Syarat taubat, jangan ulang dengan suka hati. Tapi kalau dia terulang, selepas daripada dia bermujahadah, lawan, tahan dan sebagainya, itu maknanya tidak membatalkan taubat yang dulu. Bukan makna pantang dibisik je terus kita buat. Itu maknanya tidak berlawan. Itu namanya sengaja mengulang. Wallahu a'lam. Cukuplah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang berkat. Mudah-mudahan Allah bantu kita baiki hati, bersihkan hati kita, memiliki sifat mahmudah. Hiaskan hati kita tu, bersihkan dulu, bersihkan daripada kotoran-kotoran degil, najis-najis tu buang, bersih semua. Jangan ada satu pun tak boleh. Faham tak ni?
Tak boleh. Mana boleh sikit-sikit? Habis. Kena buang semua. Sifat jahat hati ni, sifat haram banyak. Satu je ada, Allah benci dia. Walaupun satu je, kita kata sikit je, tetap Allah benci dia. Kena bersih semua. Nak bersih semua. Macam mana tu? Sentiasa istighfar. Kena bertaubat selalu, kena lawan. Kalau dia ajak dengki ni apa? Niat ataupun harap supaya nikmat dia hilang, betul? Doakan dia yang baik. Tu cara dia lawan. Kalau nak cerita pasal jahat dia, lawan cerita baik dia. Macam tu. Ni kita dah proses belajar. Nanti insya-Allah jumpa nanti bab-bab dia. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, bagi kesihatan, keafiatan yang baik. Banyak lagi kita nak mengaji, banyak lagi amalan yang kita nak baiki. Tak beramal lagi kita ni, banyak lagi. Umur kita makin pendek, tapi kita mohon Allah panjangkan umur kita, sebab banyak lagi yang kita nak belajar. Amalan kita tak ada lagi, dosa maksiat kita banyak. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan, keafiatan yang baik, yang sempurna, yang berkah. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Meskipun kita ni tak sempurna, tapi haraplah Allah tak lupakan kita untuk seringkali menjemput kita, memanggil kita, menghadirkan kita di dalam majlis ilmu, supaya kita mendapat hidayah daripada Allah. Bukan sekadar hidayah yang kita harapkan, moga Allah bagi taufik, pertolongan untuk beramal dengan segala ilmu yang dah diberi oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Cukuplah sekadar tu, salah silap. Saya minta ampun maaf banyak-banyak, sebab yang ada depan saya ni pakcik-pakcik, makcik-makcik, ibu bapa yang sangat-sangat mulia, yang terlebih dahulu mengenal Allah, duduk dalam Islam terlebih dahulu, yang terlebih dahulu sujud kepada Allah. Nak bandingkan dengan saya. Jadi saya minta ampun maaf kalau ada salah adab. Saya minta maaf banyak-banyak pakcik-makcik. Jumpa lagi dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah yang mengikuti kelas pengajian secara online dan bertalafi, insyaallah malam ni lepas maghrib ada kelas. Maghrib ada kelas, insya-Allah. Satu ustaz ada kali buat ceramah Sama-sama. Ya. Setiap kali buat ceramah agama semua gelap. Satu debat. Dia kalau banyak-banyak sangat tak boleh lah. Sampai orang tahu apa tutup mata tu. Ya. Wallahu a'lam. Mana boleh, tapi jangan sentiasa lah. Jumpa lagi Encik. Doakan saya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa lagi 2 minggu depan lah. Adik doa ni air yang mana satu ambil dua-dua. InsyaAllah kitab penawar bagi hati malam ni. InsyaAllah kitab ni lagi malam ni. Malam ni pakcik, malam ni keren tak permain? Keren tak permain malam ni? TikTok Ada. Oh pakcik dah ikut pergi hospital Trendak tu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.